Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dan limpah kurnia-Nya Allah dapat kita bersama lagi dalam perbincangan dan perkongsian kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkati serta diridai juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan ujian suara, adakah dapat didengari dengan jelas? Baik. Jadi terlebih dulu saya memohon maaf sekiranya apa yang akan kita kongsikan ini terdapat kesalahan atau kelemahan. Tentunya saya manusia biasa yang tidak dapat lari daripada kesilapan dan kelemahan. Jadi kepada tuan-tuan guru, asatizah, ustazah yang mungkin berada di dalam sesi live pada ketika ini, moga-moga dapat memberikan teguran, memberikan tunjuk ajar, pembetulan pada mana-mana yang terdapat kesilapan pada apa yang akan dikongsikan, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bersama insya-Allah. Dan terima kasih kerana memberikan sokongan dan hadir untuk menambah nilai pengetahuan pada perjalanan kehidupan, khususnya pada perbicaraan berkaitan dengan darah wanita. Jadi saya juga memohon jasa baik daripada sahabat-sahabat pendengar sekalian. Apabila kita memulakan perkongsian nanti, diharap dapat menahan diri daripada membuat komen-komen yang tidak berkaitan dengan perjalanan perkongsian dan perbahasan kita, dengan tujuan supaya dapat membantu perjalanan perkongsian ini dengan lebih lancar. Bukan sebab apa, bila komen banyak, saya terpaksa tengok. Takut-takut ada komen yang kita rasakan ianya perlu kepada respon. Cumanya respon yang kita nak kena bagi itu belum pada tempatnya.
Jadi bila belum pada tempatnya, saya takut ia mengganggu sedikitlah perjalanan perkongsian kita. Tak? Jadi saya berharaplah kalau nak komen, khususnya kalau nak bertanya sebarang soalan, tunggulah bila saya kata okey ada nak tanya, ada soalan, jadi barulah tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh untuk bertanya. Bukan saya tak bagi, saya tak nak ada sekatan-sekatan gangguan di dalam perkongsian kita, insya-Allah. Boleh itu sajalah harapan saya. Boleh insya-Allah. Jadi saya berharap sangatlah pasal saya pun gugup juga ni pasal ramai sangat tengok kan. Sebelum ni tak ada ramai-ramai sangat, dah ramai-ramai sangat ni risau juga. Kita nak berkongsi, kemudian berharap semua dapat memahami. Jadi kalau ada terlepas-terlepas komen-komen soalan-soalan awal yang belum pada waktunya, jadi kalau terlepas soalan tu pun saya pun serba salah juga. Padahal soalan itu mungkin perlu kepada jawapan segera, yang mungkin saya ada jawapan untuk saya nak kongsikan. Okey, itu sajalah. Ini boleh insya-Allah. Jadi bila kita mula nanti, harap dapat stop dululah komen. Nanti bila saya kata okey ada persoalan ke apakah, waktu tu kita buka untuk pertanyaan. Tak payah duk sembanglah dengan orang sebelah. Oh akak, oh itu, oh ini. Tak payah lagi Sekejap lagi kita sembang. Boleh pasal saya pun suka juga sembang. Tapi bila tengok orang sembang, saya pun nak sembang. Bila nak sembang sekejap lagi, jadi putus kita punya perkongsian. Okey? Baik, habis. Cukuplah tu. Okey. Faham dah? Okey. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kepada perkongsian kita di episod yang lalu, episod yang pertama, kita dah sebut berkaitan dengan poin yang besar pada siri yang pertama dulu, iaitulah berkaitan dengan berapakah usia paling awal haid. Berapakah usia paling awal haid? Kan? Berapakah usia paling awal haid? Yang mana rata-rata kita dapati ada lagi beberapa orang di kalangan sahabat kita yang masih keliru. Jadi tak ada masalah. Yang dah faham, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepahaman. Bukan saya yang beri kepahaman. Jadi ada keberkatan di dalam pengorbanan kita, ada keberkatan di dalam kesabaran kita, ada keberkatan di dalam kesungguhan kita untuk mempelajari perkara yang wajib atas kita mengetahui. Maka di situ Allah campakkan kepahaman. Alhamdulillah. Orang yang belum faham jangan mengeluh, jangan keluh kesah, jangan susah hati. InsyaAllah sampai ketika dia akan faham. Kerana antara yang pernah saya dengar daripada pengajian bersama dengan Dr. Habib Ali Baqir As-Saqaf. Beliau mengatakan kunci kepada kepahaman itu adalah kesabaran. Orang yang cerdik tapi sekiranya dia tidak ada kesabaran, belum tentu dia mendapat kefahaman. Jadi untuk mendapat kepahaman, antara syarat pada syar'i, pada zahirnya ialah kesabaran.
Dia orang yang dia tak pandai, dia cerdik, dia lemah akal fikiran sekalipun, kalau dia sabar, insya-Allah dia akan dapat kepahaman. Akhirnya di penghujung dia akan mendapat kepahaman. Jadi kunci dalam menuntut ilmu ni ialah kesabaran. Kalau dia tak ada sabar, walaupun dia bijak sekalipun, dia cerdik sekalipun, dia tak boleh sabar. Dia tak boleh sabar, banyak benda yang boleh menjadi halangan. Antaranya, dia berhenti sekerat jalan, dia berasa dia lebih tahu, dia dikacau, ganggu oleh syaitan, cucuk racun hati dia untuk merasakan yang dia tu lebih betul berbanding dengan apa yang sedang dia cuba untuk belajar. Ini antara kesan-kesan daripada tiada kesabaran dalam menuntut ilmu. Baik. Boleh lah? Jelas lah? Okey. Jadi, apa yang kita bincang pada pertemuan yang lepas, iaitulah usia paling awal haid. Di mana kita kena ambil faham, usia paling awal haid, usia paling awal haid kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun Hijriyah. Okey. Baik. Okey. Poin dia di sini ialah kurang 16 hari. Kurang 16 hari sebelum. Poin dia. Jadi, kita punya contoh, siapa yang ada buku, kita tengok muka surat 5. Muka surat 5. Sebelum kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun Hijriyah. Pada contoh di dalam buku kita muka surat 5, kita katakan seseorang itu genap umurnya pada genap 9 tahun pada 1 Safar. 1 Safar. Maka sah untuk dia dikira sebagai dihukum sebagai darah yang keluar ialah pada 17 Muharram. Okey, jadi di sini kita tengok 30, 29, 8, 27, 6, 25, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17. Yalah. Okey. 17. Kecil sangat tulisan. Jadi mereka komplain pula. Mereka ni kuat komplain. Tak. 1 Safar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 4, 23, 22, 21, 10, 19, 18, 17. Okey. Baik. Kenapa bermula daripada 17 Muharram? Ini Muharram. Dikira sah. Keluar darah bermula daripada 17 ini
dikira sah. 17 Muharram dikira kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun pada 1 Safar. Ada? Kalau 16, 15, 14 tidak dikira sebagai, tidak sah dikira sebagai haid. Ini cerita usia paling awal haid. Usia paling awal haid. Mana nak kata wanita yang sah dihukum haid bermula pada umur berapa? Pada umur kurang 16 hari sebelum genap, sebelum cukup 9 tahun Hijriyah. Okey. Maksudnya kalau dia dalam contoh kita tu dia cukup 9 tahun Hijriyah pada 1 Safar, cukup 9 tahun Hijriyah pada 1 Safar, mana dia sah sekiranya keluar darah, mana sebelum 1 Safar tu mestilah kurang daripada 16 hari. Sebelum dia cukup 9 tahun Hijriah. Maka kalau bermula 17, maka sahlah. Kenapa? Kerana 17 hari bulan Muharram ini berada dalam lingkungan kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun. Sekiranya bermula darah tu keluar pada 16 Muharram 8 pagi, kepada 8 pagi 17 Muharram, maka yang 16 hari bulan Muharram 8 pagi sampai 8 pagi 17 tu belum dikira sebagai haid. Tidak sah dihukum sebagai haid. Kenapa? Kerana dia berada dalam keadaan lebih 16 hari. Yang kita nak kurang daripada 16 hari sebelum dia cukup 9 tahun. Nampak? 8 pagi 17 sampai 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, tengok . Kenapa 17 ni dah kira 1? Di sini kita bukan nak mengambil kira jam berapa dia keluar. Kita nak kira 17 ini hari yang sah untuk dihitung sebagai kurang daripada 16 hari. 17 yang dibuat contoh di sini ialah menunjukkan hari yang sah untuk dihitung sebagai kurang daripada 16 hari. Okey. Kalau kita kira daripada 17, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nak? 1 Safar. Nak? Dia berada 15 hari. Dia tak boleh genap 16 hari. Jadi kalau dia duduk bermula pada 16 sehingga 1 Safar, dia jadi 16 hari genap. Dia jadi 16 hari genap. Bila 16 hari genap, cukup 16 hari sebelum 9 tahun, maka tidak sah. Kenapa? Kerana kalau dia cukup 16 hari sebelum dia genap 9 tahun, bermakna dia telah berada dalam tempoh sekurang haid dan sekurang suci. Minima haid, minima suci. Yang kita akan bincang nanti. Minima haid sehari semalam atau 24 jam. Minima suci 15 hari 15 malam. Jadi minima suci 15 hari dengan minima haid 1 hari, bila campur jadi 16. Kalau dapat 16 hari, bermakna dia telah berada dalam tempoh yang cukup untuk haid dan suci. Maka jika dia dapat 16 hari sebelum genap 9 tahun, maka tidak sah untuk dihitung sebagai haid.
Ini yang dibahas oleh fiqh dalam mazhab Syafi'i lah. Kita cerita mazhab Syafi'i. Okey. Okey. Yang dikehendaki sah paling awal haid ialah kurang dari 16 hari sebelum dia birthday 9 tahun Hijriyah. Okey. Kurang 16 hari. Cukup-cukup 16 hari pun tak boleh. Apalagi kalau 17 hari, 18 hari sebelum cukup umur 9 tahun. Lagilah tak boleh. Maka kalau keluar pada 16 hari bulan, pergi ke 17, maka 16 ni, nak pergi 17, maka dia telah dikira berada pada 16 hari genap. Okey? 17 1, 18 2, 19 3, 20 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau masuk yang hari 16 hari bulan ni, dia jadi 16 hari genap. 16 hari genap tidak sah. Maka yang 16 punya ini belum dikira sebagai haid. Kalau keluar juga daripada 14, 15, 16. Keluar daripada 14, 15. Bermula yang 17 ni dah baru dihukum haid, yang sebelum ni dikira sebagai fasad. Nah, untuk sah dihukum sebagai haid kepada seorang wanita ialah sekurang-kurang umurnya kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun. Tak boleh 16 hari, cukup 16 hari dan ke atas. Dia mesti kurang daripada 16 hari sebelum dia cukup 9 tahun Hijriyah. Kalau keluar awal daripada tu, kalau dikira-kira kan, oh, aku ni cukup umur, atau anak aku ini cukup umur pada contoh, kita buat contoh lain, pada 20 Ramadan. 20 Ramadan. Dia datang darah pada sebelum Ramadan apa? Syawal. Kira raya je hampa. Nak, sebelum Ramadan pun Syawal, selepas Ramadan pun Syawal juga. Nak. Syakban. Okey. Dia datang darah pada 1 Syakban. Okey. Siapa boleh bagi jawapan? Adakah darah seorang kanak-kanak yang akan cukup umur pada 20 Ramadan? Adakah darah seorang kanak-kanak dia cukup umur 9 tahun Hijriyah pada 20 Ramadan? Dia datang darah pada berapa tadi? 1 ni SY ni bukan Syawal. Syakban. Okey. Ada soalan dah nampak. Darah keluar 14 hingga 20. 14 hingga 16 tu belum lagi. Dia kira fasad. 17 hingga 20 tu baru dikira haid. Ya, betul. Okey, stop dulu soalan. Kita settle ni dulu. 1 Syakban keluar darah. 20 Ramadan cukup 9 tahun Hijriyah. Okey. Kita tengok. Okey, 1 Syakban. 1 Syakban. Lepas tu? 2 Syakban sampai 20 Ramadan. Dia keluar sebanyak 15 hari. Sampai 15 Syakban. Adakah darah ini sah diukur sebagai haid?
Nah, ni boleh jawab. Nah, 15 ni Syakban. 1 Syakban sampai 15 Syakban keluar darah. Dia cukup umur 9 tahun Hijriah, 20 Ramadan. Sah tak sebagai darah haid? Tidak sah lah. Pasal apa? Pasal jauh lagi ke birthday dia, 20 Ramadan. Okey. Terima kasih. Dia cukup umur 20 Ramadan. 9 tahun Hijriah. Okey. Dia keluar darah 28 Syakban. Ha, 28 Syakban keluar darah sebanyak 8 hari. 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 6 Ramadan. Adakah sah dikira sebagai haid? Tidak sah kerana darah ni lebih daripada 16 hari sebelum 20 Ramadan. Bukan kurang daripada 16 hari. Kalau kurang daripada 16 hari, sah lah. Okey. Dia cukup umur 20 Ramadan. Cukup 9 tahun. Siapa 9 tahun? Ijaz tahun yang kurang N-nya ni. Okey. Dia datang darah pada 4 Ramadan. Sehingga 13 Ramadan. Sah tak dihukum sebagai haid? Perempuan ini, kanak-kanak ini cukup 9 tahun Hijriah pada 20 Ramadan. Dia datang darah bermula daripada 4 Ramadan sehingga 13 Ramadan. Ada yang sah, ada yang tak sah, ada yang sah, ada yang tak sah. Mana satu ni? Pening dah. Pening dah, minum susu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang jawab tidak sah. Kenapa? 4 datang darah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak? 9 hari datang darah. Okey. Daripada 4 nak pergi ke 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak? Okey. Jadi genap cukup-cukup 16 hari. Yang kita nak kurang daripada 16 hari. Yang kita nak kurang daripada 16 hari. Maka yang sah hanya 5 hingga 13 sahaja. Nak? 5 hingga 13 saja. Okey. Silap. 6. Maaf. 6. 4 dengan 5. Maaf. Maaf. 4 dan 5. Tidak sah. 6 hingga 13 sah. Jadi yang 4 dengan 5 ini fasad. 6 hingga 13 haid.
Betul. Jawapan semua betul. Saya yang salah tadi. Puan Gigi. Perbetulkan balik. Saya silap tadi. Saya yang silap tadi. Minta maaf. Okey. Dia cukup umur 12 Rabiul Awal. Dia cukup umur 12 Rabiul Awal. Dia keluar darah daripada 28 28 sebelum Rabiul Awal apa? Safar. Biar kita belajar bulan lah dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Cepat. Okey, 28 Safar keluar sehingga 8 Rabiul Awal. Sah tak dihukum sebagai haid? Kenapa sah? Kerana 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berada di dalam kurang 16 hari. Untuk sampai daripada 28 Safar sampai kepada 12 Rabiul Awal, dia berada kurang daripada 16 hari. Bila kurang daripada 16 hari, sah darah yang keluar itu sebagai haid. Ni kita dalam tajuk apa? Usia paling awal haid. Faham tak lagi? Dia cukup umur pada anak 18 Zulkaidah. Okey. Satu sebelum Zulkaidah apa? Sebelum Zulkaidah. Nyanyi. Sebelum Zulkaidah. Syawal hangpa ingat betul lah. Bukan Zulhijjah selepas Zulkaidah. Aduh hai. Syawal. Hai. Apa kira ingat baju raya je hangpa ni. Tak. 1 Syawal dia keluar darah sehingga 10 Syawal. Nak? Sah tak dihukum sebagai haid? Sah tak? Sah ataupun tidak? Kenapa tidak sah? Kerana dia tidak berada di dalam tempoh kurang 16 hari sebelum cukup umur 9 tahun. Semua ini dikira darah fasad. Okey. Kalau dia datang darah pada 1 Zulkaidah sehingga 10 Zulkaidah. Bulan yang sama. Satu Zulkaidah sehingga 10 Zulkaidah. Cukup umurnya 18 Zulkaidah. Bulan yang sama.
Fiqah hadirah. Tadi saya kata sah ke soalan tadi? Tak kata kot. Tadi pasal Syawal. Bila Syawal jauh sangatlah, sebulan lebih. Yang tadi tidak sah. Ni yang cerita baru ni. Dia cukup umur Zulkaidah 9 tahun Hijriah, 18 Zulkaidah. 1 Zulkaidah sehingga 10 Zulkaidah dia datang darah. Nak? Jadi macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bermakna di sini dia ada 18 hari. 17 hari. Nak? 2, 3, 4, 5. 1 ni 8 pagi baru keluar. 2 Zulkaidah 8 pagi baru kira 1. Nak? 1 ni tentu tak boleh kira. Bermula daripada yang 2 ni. 2 pergi 3, 8 pagi baru kira 1. Satu tadi tu kita kira daripada kalau nak ambil kira daripada 16. Yang dalam contoh kita pada muka surat 5 tu, kita start daripada 17 Muharram. Sebab apa start daripada 17 Muharram? Kerana kalau dia keluar daripada 16, 16 ni tak boleh kira. Ada? Okey. Jadi hari yang membolehkan dia hitung dalam kurang 16 hari tu bermula 17 tu lah. Jadi kalau 17 tu baru mula keluar darah, confirm sah. Confirm sah. Sekarang kita nak praktikal. Untuk praktikal, okey. Untuk praktikal mencukupkan setiap 1 hari mestilah pada hari berikutnya. Okey. Sekarang kita tengok untuk sampai ke 18 ni. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kalau di sini kita tengok bermula daripada mana yang dia dikira sebagai sah sebagai haid. Bermula daripada sini. 3. Jadi 3 sehingga 10 adalah tak, kita tengok kira balik. Silap. Apa saya malam ni silap je? Mula 4. Bermula 4. Betul. Bermula 4. Saya silap. Lepas ni nak buat silap lagi. Okey. Bermula daripada 4 ini sebagai haid, 1 hingga 3 tadi fasad. Okey. Tiga Muharram genap 9 tahun. Dia datang 22 Zulhijjah sehingga 29 Zulhijjah. Genap 9 tahun Hijriah, 3 Muharram, keluar darah 22 Zulhijjah sehingga 29 Zulhijjah. Kenapa sah haid? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Ya, betul-betul.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Ha. Ha. 22 ni tak boleh kira lagi. Kalau kira 22 ni, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3 hari bulan. Dah 17 hari. Ha. 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 Betul ke tak betul? Ha, cuba kira tengok, habislah kita. Ha. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Ha. Betul ke tak betul? Nak tengok. Penin ke tak mereka ni? Ha. Ha. 12 hari. Maka semua ini sah sebagai haid. Ha, okey lah. Nah, boleh menjawab tu okey lah. Ha. Okey lah. Maknanya betul lah. Faham dah tu. Baik. Jadi jelas lah. Yang ni selesai lah kita bab ni. Tak nak diungkit lagi dah. Tak nak. Ha. Barang yang lepas jangan dikenang lah. Ha. Dah lah saja je buat, takkanlah saya sampai tak kerti kira 12 dengan 17. Saja je. Jauh sangat 12 dengan 17 tu. Tak tak. Ha, ya tu memang betul lah. Kalau saya kata 17 juga memang. Memang kena tutup lah. Tak payah. Saya teruskan lah. Tak tak. Ha, faham dah tu. Ha. Okey. Okey. Okey, selesai. Saya anggapkan bab usia awal haid ni dapat dipahami dan telah pun jelas. Okey. Kalau main Jun, main Ogos ni kita pun tak tahu. Tak? Minta maaf lah kalau main Jun, Ogos ni kita nak kena tahu Hijriah. 12 Jun tu kena tahu dulu. Lahir 12 Jun 2015. 12 Jun 2015. Kalau 13 Ogos 2023 tu, anak dia nak kira, nak hitung kata 9 tahun ikut 9 tahun Hijriah. Saya pun tak boleh nak jawab tu. Saya tak tahu berapa tu. Nak kena tengok juga tu. Kawan-kawan ada tak siapa-siapa di sahabat yang boleh tolong ni Puan Siti Sri Intan ni. Pasal dia pakai tahun Masihi tu. Dia kena convert dulu kepada tahun Hijriah. Nah. Tak apalah doktor. Expired pun expired dah. Janji betul. Okey, ni tolong sahabat kita Puan Siti Sri Intan ni. Saya tak sempat lah nak tolong check. Tolong sahabat kita tu. Minta maaf lah yang tu. Yang ni saya tak boleh nak kata lah pasal nak tahu, kena tukar juga tahun Hijriah. Pasal kita takut ni kita kira-kira lebih kurangnya salah. Saya tahu Masihi. Dia hukum ni dia pakai tahun Hijriah. Minta maaf. Nanti tolong kira balik. Sahabat kita yang mana nanti tolong kira untuk sahabat kita yang tadi tu, boleh tag dia semula lah. Okey. Okey, selesai. Sebab tu kita bagi peringatan di bawah tu. Peringatan mesra muka surat 5 siapa yang ada buku.
sepatutnya kita perlu ambil tahu tarikh lahir kita dalam tahun Hijriyah. Berapa bulan Qamariyah kita lahir. Tak? Kena ambil tahu yang tu. Kita dah baca dah hari tu. Habis. Selesai. Okey? Saya harap benda ni dapat faham. Yang tadi kena kira daripada 23. 22 tak boleh kira. Untuk praktikal, hari katalah dia mula keluar darah 20 hari bulan. 20 hari bulan 8 pagi. 20 ni tak boleh kira sehari lagi. Start 21 nanti, 21 hari bulan 8 pagi baru dikira hari pertama di sini. Pergi ke sini baru kira 1 hari. Itu praktikalnya. Adapun pada contoh kita yang kita letak tadi tu, 17 tu hari sah. Kena kira kalau darah tu mula keluar, mula datang pada 17, sah terus. 17 tu dah jadi kurang 16 hari dah. Faham tak? Itu untuk contoh. Kalau dia bermula 16, 8 pagi, pergi ke 17, tak? 16 ni pergi ke 17, tak? Bersambung dengan 17, maka tak boleh dikira. 17 ni tak boleh kira. Ni cerita kalau mula 8 pagi daripada 17 ni. Boleh faham? Untuk praktikal, keluar 20, 21 baru kira 1. Keluar 5, 6 baru kira 1. Nah, jelas Ya, kena cukup 24 jam. Okey, selesai. Habis. Okey, baik. Habis. Okey, habis. Kita nak masuk tajuk baru. Boleh? Habis. Beluk-beluk aku tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 6. Okey, sahabat-sahabat. Boleh kita macam mana nak tahu mana yang semua jadi darah fasad, mana yang boleh jadi fasad haid. Okey. Baik, okay, stop Ustaz. Tolong. Stop. Tolong kejap. Stop dulu komen kejap. Bagi kita takut saya lagi ustaz yang duk berkongsi ni pun lagi berdarah juga. Sudah. Kan? Mutahayyirah terus sekejap lagi. Langsung. Tunggu Ustaz. Yang kata fasad, fasad yang tak dihukum haid, tak dihukum nifas, tak dihukum istihadah. Maaf. Yang tak dihukum haid, tak dihukum nifas. Okey. Sekali lagi, fasad ialah darah yang tak dihukum haid, tak dihukum nifas. Maka kalau contoh tadi, dia cukup umur pada 18 Muharram. Dia datang darah pada bermula pada 1 Zul Hijjah hingga 10 Zulhijjah. Okey. Untuk sampai ke 18 ni, berapa hari? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 hari. 17 hari tidak berada dalam kurang 16 hari. Untuk kurang 16 hari berada pada tarikh mana? Ada? Okey. Tarikh mana? Tarikh
4 kan? Maknanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka 1 hingga 3 dikatakan fasad. Sebab apa? Sebab dia tak boleh hukum haid. Okey. Setiap yang tak dihukum haid atau nifas, maka disebut sebagai fasad. Tak? Boleh juga disebut sebagai istihadah. Tapi untuk usia awal haid, dia mesti kena guna fasad. Tak boleh guna istihadah pasal dia belum pernah haid. Itu je beza dia. Zulhijjah ke Muharram. Silap ni. Maaf. Terima kasih kepada yang memberi teguran. Muharram juga. Sini satu Muharram juga. Ini Muharram juga. Maaf. Terima kasih. Pening dah kita pun. Maaf juga. Muharram juga. Terima kasih. Terima kasih. Saya silap terletak ni. Pening dah kita pun. Okey. Boleh lah? Yang nak kata fasad tadi. 1 Muharram sampai 10 Muharram keluar darah. Dia nak pergi kepada Muharram, 18 Muharram, dia ada 17 hari. 17 hari tak boleh. Mesti kena kurang 16 hari. Kurang 16 hari tu 15 hari dan kurang lah. Okey. Saya pula nak kena nyanyi balik. Okey. Jadi 1 hingga 3 tu tak boleh lagi dihukum sebagai haid, maka dinamakan fasad. Tak boleh sebut istihadah, tak boleh lagi pasal dia belum pernah beradat. Kalau dia dah pernah beradat, sebut fasad boleh, istihadah boleh. Tapi yang lebih khusus, sebab dia pernah beradat, nanti disebut istihadah. Tu dalam bab tajuk dia. Okey, habis. Baik. Habis ya? Okey dah. Habis. Stop. Kita nak masuk tempoh haid. Habis. Siapa, saya harap mana-mana di kalangan sahabat kita yang dia dah tahu, dah faham, jangan berasa marahlah sebab kita ulang balik. Okey. Beradat ni maknanya dah pernah haid. Okey, beradat ni maknanya dah pernah haid. Okey. Dah pernah haid. Dia dah pernah haid. Kalau belum pernah haid, belum ada adat. Okey, dah baik. Habis, tolong stop Ustaz. Kita ada setengah jam je lagi lebih kurang. Tempoh haid, muka surat 6. Sekurang-kurang, minima haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Paling lama, yakni maksima haid adalah 15 hari 15 malam. Minima haid 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maksima haid 15 hari 15 malam. Okey. Boleh. Kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari. Biasanya lah, kebanyakan. Mungkin ada orang yang lebih, dia setiap kali datang haid 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari mungkin. Okey. Tapi kebiasaannya 6-7 hari. 6-7 hari lah kebiasaannya. Mungkin ada orang yang kebiasaan bagi dia 9 hari. Mungkin boleh dibuat catatan di situ, kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari. Atau mengikut adat masing-masing. Boleh juga.
Ha. Mungkin ada orang yang adat dia bukan 7 hari, ada yang adat dia 3 hari. Ada adat dia 8 hari. Mungkin. Okey, selesai. Jadi yang penting minima paling sikit. Minima ni maknanya paling sikit, paling sedikit. Paling sikit atau sekejap. 1 hari 1 malam atau 24 jam. Atau 24 jam. Okey. Maksima paling lama. Paling lama haid 15 hari 15 malam. Okey. Jelas? Okey. Kemudian sekarang kita nak bincang. Dia kata, sehari semalam. Muka surat 6 tolong tengok stop dulu komen nak. Sehari semalam bermaksud keluar berterusan. Yakni keluar darah Mana keluar darah berterusan. Maksud keluar berterusan itu ialah setiap kali seorang wanita yang keluar darah itu memeriksa farajnya, didapati ada, yakni kelihatan darah. Seperti contoh, dia mula keluar darah pada jam 8 pagi sehingga jam 8 pagi keesokan harinya. Dalam tempoh itu, daripada 8 pagi, contoh 8 pagi 1 hari bulan sehingga 8 pagi 2 hari bulan, sepanjang tempoh ni, daripada 8 pagi hingga ke 8 pagi seterusnya, dalam tempoh itu, setiap kali dia memeriksa farajnya, terdapat darah. Daripada start 8 pagi 1 hari bulan contoh sehingga 8 pagi 2 hari bulan, bila-bila je dia cek je kat faraj dia ada darah. Dia cek je ada darah. Mana dia keluar berterusan lah tu. Itu dipanggil sehari semalam. Sehari semalam ni daripada 8 pagi, start 8 pagi atau daripada pukul 2 petang dia mula keluar darah sampai 2 petang esok, cek je ada, cek je ada, cek je ada. Okey, jelas tak yang dikatakan sehari semalam? Jelas sehari semalam. Okey. Untuk kali ni punya ulang kaji murajaah kita ni mungkin ambil masa banyak siri lah. Pasal saya nak slow sungguh-sungguh. Saya nak slow sungguh-sungguh. Minta maaf lah. Bukan saya saja nak drag masa tak. Saya memang, sebab tu saya tak tetapkan sebarang tetapan yuran. Dan saya memang nak orang faham dengan izin Allah, insya-Allah. Kekerapan cek tu macam mana? Ikut dia lah kalau dia nak kena cek. Cuma yang dianjurkan ialah setiap waktu solat. Yang dianjurkan ialah setiap waktu solat. Kalau dia tidak ada hajat untuk nak pergi ke tandas untuk qada hajat, maka setiap kali waktu solat cek. Setengah mengatakan wajib dicek setiap kali waktu solat. Okey. Tapi kalau dia sejam sekali dia nak pergi toilet, dia jenis kerap buang air, bila dia buang air, lazimnya kita kata tukar pad lah kot. Kalau tak tukar pad, pelik lah sikit kan. Okey. Okey. Jelas sehari semalam. Sehari semalam ni maknanya bermula daripada dia start keluar darah tadi tu, katalah dia keluar darah 8 pagi, sepanjang daripada 8 pagi 1 hari bulan hari Selasa
nak menuju ke 8 pagi 2 hari bulan hari Rabu, sepanjang tempoh tu kalau dia cek je ada darah, dia cek je ada darah, dia cek je ada darah, dia cek je ada darah. Itu dipanggil sebagai darah berterusan. Maka darah berterusan inilah dipanggil sehari semalam. Kategori darah ni macam mana? Kalau masa dia cek tu ada lendir berwarna coklat. Yang tu nanti kita bahas. Belum masuk tajuk dia lagi. Nanti kita bahas. Sabar sikit lah. Harap-harap dapat selesai juga malam ni. Macam tajuk dia sebelah tu. Macam mana mengetahui darah sudah berhenti atau kering. Dari situ nanti kita akan bahas. Boleh lah? Sekejap. Nak tahu berhenti ke tak berhenti kan? Sekarang ni faham dulu. Berterusan ni dulu. Okey? Berterusan ni dulu. Okey? Faham berterusan ni dulu. Bila dia cek je ada. Ada tu warna macam mana apa semua tu nanti kita akan bahas. Cuma nak bagi tahu kena faham dulu yang kata 8 pagi sampai 8 pagi keluar sepanjang tempoh tu dia cek je ada, dia cek je ada tanda darah. Itu dipanggil sehari semalam. Kemudian terus tengok muka surat 6 tu. Sambung bawah dia pula. Yang dimaksudkan 24 jam pula adalah darah yang keluar secara terputus-putus. Sekejap ada, sekejap tiada. Dalam tempoh 15 hari 15 malam. Rujuk contoh 2. Tengok contoh 2. Contoh 2 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 24 jam dengan sehari semalam dalam bab haid tak sama. Untuk perbahasan berkaitan dengan bab darah wanita, khususnya haid, sehari semalam dengan 24 jam benda yang berbeza. Jika tadi kita katakan 1 hari 1 malam itu adalah untuk kategori darah yang berterusan. Darah berterusan bermaksud darah yang keluar itu sentiasa ada apabila diperiksa farasnya. Daripada bermula keluar sehingga keesokan harinya darah tu bila dicek ada aja tanda darah. Contoh daripada 8 pagi sehingga 8 pagi berikutnya bila dicek ada aja darah. Mana itu masuk dalam kategori darah berterusan, masuk dalam sehari semalam. Adapun 24 jam adalah keadaan yang berbeza. Walaupun kita tahu sehari semalam tu 24 jam lah. Itu pada kiraan jam untuk menetapkan hari. Sekarang ni untuk pengiraan hukum bagi darah haid. Maka untuk penetapan hukum bagi darah haid, sehari semalam tidaklah sama dengan 24 jam. Kerana sehari semalam untuk pengiraan hukum haid adalah darah yang berterusan sepanjang masa, sepanjang tempoh keluar. Adapun 24 jam adalah kategori darah yang terputus-putus. Okey. Boleh faham? Jadi 24 jam dan sehari semalam dalam perbahasan ilmu berkaitan dengan haid tidak sama. Yang dimasukkan 24 jam dia kata di sini, darah yang terputus-putus. Contoh 2. Contoh 2 ni dia kata, daripada anak satu hari pertama
keluar 4 jam. Hari kedua 3 jam. Hari ketiga 3 jam. Hari keempat 3 jam. Hari kelima tidak ada. Hari keenam tidak ada. Hari ketujuh 4 jam. Hari ke-8 3 jam. Hari ke-9 tidak ada. Hari ke-10 3 jam. Hari ke-11 1 jam. Ini yang dimaksudkan darah terputus-putus. Okey? Okey. Ini yang dimasukkan darah terputus-putus. Okey, stop dulu komen. Ini yang dimasukkan darah terputus-putus. Kalau sehari semalam tadi darah tu keluar terus daripada satu terus tanpa henti, cek je ada. Tapi untuk 24 jam darah tu terputus-putus. Terputus-putus tu maksudnya macam mana? Nak, hari pertama keluar dia tengok 4 jam je. Daripada 8 pagi 8 pagi sampai 12 tengah hari. Pada pukul 12 tengah hari dia cek tak ada. Cek lagi Zuhur tak ada. Cek lagi Asar tak ada. Cek lagi Maghrib tak ada. Cek lagi Isyak tak ada. Besok pula 8 pagi baru keluar pula lagi 3 jam. 8 pagi sampai 11 pagi. Lepas tu tak ada. Dah dapat 7 jam dah. Hari ketiga pula. Besoknya pula lagi sekali. 8 pagi ke 9 pagi ke sampailah 11 pagi. 8 pagi sampai 11 pagi lagi 3 jam. Begitulah. Setiap hari hanya beberapa jam. Setiap hari hanya beberapa jam. Setiap hari hanya beberapa jam sahaja ada darah yang mengalir keluar. Darah yang keluar. Darah yang terdapat pada faraj seorang perempuan itu. Itulah yang dimasukkan darah terputus-putus dan hitungan jumlah jam darah yang keluar itu dicampur di dalam tempoh 15 hari. Kerana kita tahu tadi kan, minima haid sehari semalam, maksima haid 15 hari 15 malam. Maka dalam tempoh maksima haid 15 hari 15 malam, darah yang dia campur hari ni 4 jam, hari ni 3 jam, hari ni 3 jam, hari ni 3 jam, hari ni 3 jam tu, bila dia campur, dapat tak 24 jam? Kalau dapat 24 jam, contoh dalam contoh 2 ni. Cuba kita campur dalam contoh 2 ni. Dapat dah 24 jam setelah 11 hari. Dapat dah 24 jam setelah 11 hari. Masuk tak? Dapat dah 24 jam? Dapat kan? Dapat. Okey, dapat. Dapat kita cerita pasal dapat dulu. Kita baca, sambung baca. Jika darah yang terputus-putus, contoh 2 muka surat 7. Keterangan dia. Okey, keterangan. Contoh 2 muka surat 7. Kita pakai rujukan yang ni ya. Pakai yang ni ya. Okey. Okey. Baik. Buku ni ya saya yang susun, bukan saya karang, bukan. Saya susun. Saya susun dengan harapan mudah-mudahan ramai lagi di kalangan masyarakat khususnya kaum wanita dapat memahami ilmu berkaitan dengan darah. Bukan saya pandai tak, saya cuba dengan izin Allah, alhamdulillah
saya dapat susun. Semangat daripada sahabat-sahabat sekalian lah. Okey. Dia kata jika darah yang terputus-putus itu dicampur dan mencukupi minima 24 jam, maka kesemua hari yang keluar darah itu dihukum sebagai haid, termasuk hari yang tidak ada darah, dipanggil naqah. Okey. 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 Maka bila dia cukup 24 jam, cukup 24 jam, semua hari yang daripada pertama sampai 11 ni, semua ni dihukum sebagai hari haid. Dihukum sebagai hari haid. Boleh faham? Dapat? Itu maksud dia. Wanita itu wajib mandi hadas setelah berhenti darahnya jika jumlah tempoh keluar darah terhitung 24 jam. Dalam situasi ini, contoh dua ini, wanita itu wajib solat apabila didapati tiada darah, tetapi tidak perlu mandi wajib, tidak wajib mandi hadas, sekiranya belum cukup 24 jam jumlah tempoh keluar darahnya. Hanya bersuci seperti biasa dan berwuduk kemudian solat. Haram solat apabila didapati masih ada darah, walaupun darah yang keluar itu belum cukup 24 jam. Pada hari yang tiada darah, hari ke-5, 6 dan 9, pada contoh dua ini, 5, 6, 9, tak ada darah, dia wajib solat dan tidak wajib mandi hadas kerana darah yang keluar belum cukup 24 jam. Ini belum cukup minima haid. Okey. Dia kata di sini, bukan dia kata lah, saya lah kata. Kan? Waktu darah tengah keluar, hari pertama 4 jam. Lepas 4 jam, 12 tengah hari, tak ada darah dah. Bila tak ada darah, masuk waktu zuhur, tengok tak ada darah, wajib dia solat. Tadi kan keluar darah, tu cerita tadi. Pasal dia bukan tahu besok nak keluar lagi ke tak, saat lagi petang keluar lagi ke tak, malam keluar lagi ke tak, dia tak tahu. Jadi bila tengok tak ada darah, wajib dia solat. Kena mandi tak? Tak payahlah mandi. Pasal yang ni belum boleh hukum haid lagi. Belum dapat lagi minimum haid. Solat macam biasa. Bersuci macam biasa, solat macam biasa. Okey. Besok keluar pula. Sekejap lagi Zuhur solat, Asar solat, Maghrib solat, Isyak solat. Pasal cek tak ada darah. Ada 4 jam pagi tadi ya. Besok pagi baru keluar pula 3 jam. Sekejap lagi Zuhur cek tak ada solat, Asar cek tak ada solat, Maghrib cek tak ada solat, Isyak cek tak ada solat. Begitulah seterusnya. Tak ada darah, solat. Tapi selama mana belum cukup jumlah hitungan waktu, jam yang keluar darah tu 24 jam. Belum cukup 24 jam, maka tak wajib mandi. Hanya bersuci macam biasa sebab tak ada darah, solat. Lepas tu keluar balik darah tu cerita lain. Okey. Melihat semata-mata ada darah, haram solat. Sekiranya dalam tempoh sahih lah. Melihat semata-mata tiada darah, maka wajib solat. Pasal tak ada darah. Kalau dah cukup 24 jam hitungan jumlah keluar darah, wajib mandi. Kalau belum cukup, tak wajib mandi. Itu dia abang kat sini. Tak? Okey. Jelas tak ni? Okey. Jelas dulu tak ni?
Okey. Mana kat sini belum cukup 24 jam solat. Belum cukup 24 jam solat. Jelas? Jelas yang ni dulu, jelas dulu. Okey. Wajib solat ni. Solat, wajib solat. Hari pertama keluar ni, berhenti dah pada pukul 12. Solat. Tak payah mandi, pasal belum cukup 24 jam. Hari kedua pun sama juga. Baru 3 jam, campur 4 jam, baru 7 jam dengan semalam. Solat. Bila dah berhenti. Hari ketiga, campur lagi 3 jam. Lepas tu tak ada keluar darah dah. Bila tak keluar darah tu, masuk waktu, tak ada darah, solat. Tak payah mandi wajib lagi. Pasal apa? Pasal baru 10 jam. Okey. Okey. Yang ni jelas dulu. Okey? Baik. Ada komen daripada sahabat kita di sini. Dia kata, selagi belum cukup 24 jam, selagi tu wajib solat. Kalau dah 24 jam pun, wajib solat juga. Bila yang wajib solatnya? Contoh, tengok sini. Contoh, tak? Ya, kalau hari pertama ni dah 24 jam, dah sehari semalam, hari kedua keluar lagi tapi 3 jam je berhenti, kena mandi lah, pasal dah dapat minima haid. Cerita sekarang ni di sini dia belum dapat minima haid. Setelah berlalu hari ke-11, keseluruhannya dicampur baru dapat minima haid. Okey. Jadi di sini dia kena mandi. Setelah cukup 24 jam, hari ke-11, berhentilah kata 9 pagi, Zuhur lagi, dia nak solat, dia wajib mandi. Pasal apa? Pasal dia telah mendapat minima jumlah untuk mencukupkan sekurang-kurang haid. Besok, rupanya keluar lagi, ni cerita baru. Keluar lagi 2 jam. 2 jam. Sekali lagi Zuhur tak ada. Bila tak ada, mandi lagi. Pasal apa? Pasal di sini telah pun mendapat sekurang-kurang haid. 13 keluar lagi 4 jam. Selepas 4 jam tu, bila dia cek tak ada, wajib dia solat, tapi dia wajib mandi. Kerana yang belakang ni semua sudah dihukum sebagai haid. Yang di sini belum dihukum sebagai haid kerana belum ada minima bagi mendapat sekurang-kurang haid. Okey. Jelas tak dulu? Jelas tak dulu? Untuk kes naqah, belum cukup 24 jam. Kalau darah yang keluar Zuhur dan Asar, Maghrib, berhenti darah. Dia kena solat waktu Maghrib. Perlu tak qada Zuhur dan Asar? Wajib qada Zuhur dan Asar. Pasal belum dihukum haid. Pasal belum dalam 24 jam. Okey. Berbeza dengan contoh yang dalam, balik pada contoh sini. Tengok sini. Hari ke-12 keluar lagi 2 jam. 2 jam ini pada waktu Zuhur. Asar dia cek tak ada. Maka Asar dari dia solat, Zuhur tetap kena solat. Pasal balik pada cerita Zalal Manik dan Ja'al Manik nanti. Cerita waktu yang boleh jamak. Tapi kalaulah pada 12 ini, dia keluar 2 jam, 3 jam pada waktu Asar. Zuhur tadi dia solat dah, tak keluar. Asar yang keluar. Sampailah daripada permulaan Asar sampai habis Asar. Maghrib cek tak ada.
Asar dia tak perlu qada. Pasal asar ini berada dalam hukum haid. Kerana yang belakang-belakang ni semua ada hukum haid. Maghrib saja dia solat. Kenapa asar tak kena qada? Pasal asar bukan waktu boleh jamak dengan maghrib. Umum fida'i tadi yang tanya. Jelas? Mana soalan yang saya tak dapat nak jawab tu, minta maaf lah. Nanti saya cek balik waktu saya ada lapang lepas habis daripada perkongsian ni. Saya jawab. Pasal banyak komen naik kan. Lepas tu saya kata, belum kita buka soalan, jangan tanya dulu. Tapi tak apa. Kalau hari 1 hingga 5, darah berterusan, berhenti, kena mandi wajib. Ya, memang wajib mandi. Hari 6, 7, suci. Tiba-tiba hari 8, keluar darah sikit, tak cukup 24 jam. Bila darah stop, kena bersuci macam biasa ya Ustaz. Dan wajib solat. Wajib mandi lagi. Walaupun hari ke-8 tu keluar dalam sejam, setengah jam. Wajib mandi kerana dihukumkan haid bersambung dengan hari pertama. Walau keluar sekejap, wajib mandi lagi. Sofia Faizal. Mudah-mudahan menjawab soalan. Kes ni untuk haid kali pertama atau untuk seorang perempuan yang memang ada haid? Untuk kali pertama pun termasuk, untuk yang dah beradat pun masuk. Kerana adat boleh berubah. Mungkin sebelum ni dia tak pernah haid, kali pertama jadi macam ni. Macam ni lah cerita dia. Dia pernah haid sebelum ni 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 hari. Tiba-tiba jadi macam ni. Jadi macam ni, tengok Kalau dia berlaku betul-betul sebelum ni, dia 8 hari. Tiba-tiba kali ni keluar macam ni. Sampai hari ke-11 ada lagi. Adat baru. Dikira adat baru 11 hari. Walaupun yang keluar tu sikit-sikit, tapi bila dicampurkan menjadi 24 jam dalam tempoh 11 hari, adat baru dia 11 hari. Okey. 12 hari bulan Zuhur dah solat. Darah keluar sepanjang waktu asar. Maghrib tiada darah, maka perlu ulang mandi semula untuk solat maghrib. Ya. Kalau dah cukup 24 jam atau sehari semalam sebelum 12 hari bulan tu. Kalau 12 hari bulan tu belum cukup lagi 24 jam. Tak? Maka dia tak perlu mandi. Untuk madiyah lim. Tak? Dan tak perlu solat asar. Tak perlu qada asar. Pasal asar tak boleh jamak dengan maghrib. Okey. Ya. 8 hingga 12 hari berdarah. Jam 1 hingga 3 tak berdarah. Wajib solat Zuhur ya. Wajib solat Zuhur kerana dah tak ada darah. Kalau darah yang sebelum tu sudah cukup 24 jam, wajib mandi dulu sebelum solat Zuhur. Kalau darah belum cukup lagi 24 jam atau sehari semalam, maka solat Zuhur tu tanpa mandi wajib. Bersuci seperti biasa sahaja. Adat baru tu maknanya contohnya dia punya period sebelum ni 7 hari setiap bulan. Tiba-tiba kali ni datang 11 hari. 11 hari tu menjadi adat baru. Menjadi haid baru bagi dia. Tempoh haid baru bagi dia. Itu panggil adat baru. Adat boleh berubah. Period baru lah. Period dengan haid lain. Period ni tempoh. Tak? Aku period. Maknanya aku dalam tempoh haid. Period berapa hari? Aku period 5 hari. 5 hari tu period lah. Tempoh. Okey. Dapat kan? Pukul 11 dah kita. Tak apa. Sabarnya. Yang penting sabarnya. Kalau nak push segera cepat takut saya pun jadi kalut. Yang sepatutnya kita kongsi, takut saya pun terlepas pandang, lagi susah lah.
Kalau darahnya tak ada, terputus-putus berterusan je sepanjang bulan, macam mana tu istihadah? Nanti lambat nanti kita sembang nanti. Belum tajuk istihadah lagi puan, minta sabar. Alin Hana. Kalau dah lepas 15 malam tak cukup 4 jam lagi, qada solat yang tinggalkan. Yang ni kita nak baca tu soalan tu. Agak-agak cepat lah, sempat lah. Mari kita baca sikit lah. Minta maaf. Tapi saya harap ada yang faham lah. Saya harap ada yang faham. Ada yang faham tak apa yang kita sedang bicarakan ni? Okey. Sambung sikit lagi. Bagi habis muka surat 7 ni je. Kalau tidak, dia lagi tergantung. Sekiranya darah yang putus-putus itu jumlahnya mencukupi 24 jam. Cukup 24 jam. Tetapi terhitung selepas 15 hari. Selepas 15 hari, baru cukup 24 jam. Maknanya, mungkin dia jadi ni cerita dia keluar darah 4, 3, 2, 4, 1, tak ada 2, 1, tak ada 1, 2, 1, tak ada. Lepas tu hari ke-16 keluar lagi. 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hari ke-16 baru keluar 3 jam lagi. Hari ke-16 baru nak cukup 24 jam. Itu masuk dia di sini. Terhitung selepas 15 hari. Contohnya hari ke-16 baru cukup 24 jam. Muka surat 7. Perenggan 3 daripada bawah. Maka tidak dikira haid. Ini termasuk dalam istihadah yang akan disebut kemudian. Semua ni bukan haid. Sekiranya dalam tempoh 15 hari itu tidak cukup jumlah terhitung 24 jam, juga tidak dikira sebagai haid, ia juga termasuk dalam istihadah yang akan disebut kemudian. Ataupun dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari keluar dalam tempoh 15 hari tapi tak cukup 24 jam. Juga tak dikira sebagai haid. Ini dalam masalah istihadah yang kita akan sebut kemudian. Bila sebut istihadah bukan haid, maka mesti kena solat. Dan bila bukan haid, maka tak payahlah mandi. Mandi hadas, dah bukan haid. Okey. Apabila berlaku keadaan darah yang keluar perenggan akhir muka surat 7. Secara terputus-putus atau berselang-selang, jika dihimpun jumlah darah tersebut dan mencapai 24 jam, maka solat atau puasa yang dilakukan sepanjang tempoh terputus-putus atau berselang itu dikira batal. Solat tidak perlu qada, tak perlu ganti, tapi puasa wajib qada. Dia kata, kalaulah dia kata kalaulah jumlah yang terhitung ni cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Waktu yang tak ada darah ni berhenti sekejap dia solat. Lepas tu berhenti sekejap dia solat. Berhenti sekejap ni solat. Yang ni solat. Yang tak ada keluar langsung ni. 5 dengan 6 ni tak keluar langsung. Jadi dia solat, dia puasa. Dia solat, dia puasa. Kalau Ramadan lah.
Lepas tu 9 ni tak ada balik. Tak ada langsung. Dia solat, dia puasa. Tak? Tiba-tiba hari ke-11 mencukupkan 24 jam. Solat yang dia buat sepanjang tempoh belakang ni, 10 hari ke belakang ni, semua batal. Tapi tak perlu qada solat. Puasa yang dia buat waktu tak ada darah langsung ni, kebelakangan ni, puasa tu pun batal, puasa saja wajib qada. Pasal apa? Pasal dah dihukum semua ini dan ke belakang sebagai haid. Kenapa? Kerana mendapat minima haid setelah dihitung jumlah darah yang keluar pada setiap hari yang sejam, 2 jam, sejam, 2 jam. Nah. Jelas? Jelas? Memang saya tahu. Bukan saya yang kata. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri menyebutkan memang ilmu berkaitan dengan bab darah haid, nifas, istihadah, darah wanita ni satu ilmu yang sangat susah, sangat sukar. Sehingga kan orang-orang alim pun boleh berlaku kesilapan di dalam penetapan hukum bagi darah. Jadi kalau orang alim pun kata Imam Nawawi, ulama pun boleh tersasar daripada penetapan hukum, apalagi saya. Apalagi saya. Sebab tu di samping kita berkongsi, mudah-mudahan kalau ada kesilapan dapatlah tunjuk ajar juga daripada orang yang pandai. Dan kita kena ada satu sikap, satu perasaan bahawasanya boleh jadi aku belum tentu faham dengan sekali dengar, dengan sekali belajar. Itu kita punya sangkaan, kita kena letak macam tu. Kalau kita bajet, tak apalah. Senang je kot. Boleh dengar, sekali dengar dia boleh pandai. Itu kita ada sedikit rasa sombong. Itu bahaya. Kita kena letak yang kita ni kemungkinan sekali belajar, 2 kali belajar, 3 kali belajar belum tentu lagi kita boleh faham. Dan kena rajin murajaah lah, tengok ulangan. Okey, dan saya harap ada yang faham. Kita nak berhenti situ dulu lah, minta maaf. Tak sempat juga nak masuk bagaimana mengetahui darah sudah kering, apa lagi perkara penting yang kita nak sebut. Saya harap kita dapat bersabarlah. Pasal dah pukul 11 lebih ni. Okey. Siapa yang ada persoalan, boleh ajukan persoalan, dan mungkin admin boleh buka ruang kepada sahabat-sahabatnya kita untuk mengajukan soalan di grup Telegram. Tapi ingat soalan yang berkaitan tajuk kita dah belajar saja saya akan jawab. Saya cuba jawab kalau saya boleh jawab. Tajuk yang belum kita kongsi, saya minta maaf, saya tak jawab dulu. Kerana kalau saya jawab tajuk yang kita belum kongsi, saya khawatir ianya akan lebih menyulitkan. Okey. Okey. InsyaAllah. Selawat banyak-banyak. Sangka baik banyak dengan orang. Banyakkan bersedekah. Banyakkan infak. Bukan banyak tu mana kena keluar ribu-ribu. Tak, rajin. RM1 sekupang, RM1 2 kupang, RM1 3 kupang. Tak kira. Ini rajin menderma bersedekah, rajin berselawat, bersangka baik dengan orang, berasa diri ni lebih kurang daripada orang. Ada? Waktu subuh keluar sedikit, lepas tu stop sehari. Lepas tu hari berikutnya baru keluar. Hari yang keluar waktu subuh sedikit tu dikira hari permulaan keluar darah dalam tempoh haid. Maka kalau contoh keluar waktu subuh tu 2 hari bulan. 2 hari bulan subuh.
2 hari bulan ni bermula hari pertama untuk tempoh maksimal 15 hari. Kalau hari kedua tak ada, 3 hari bulan tak ada, 4 hari bulan pula baru ada. 4 hari bulan ni kena campur dengan yang 2 hari bulan ni lah. Tu lah cerita dia. InsyaAllah. Yang mana sempat saya terbaca ni saya jawab. Jelas dulu? Saya nak berhenti dah di sini. Yang mana ada soalan-soalan yang dalam ni saya tak sempat jawab tu jangan sedih lah. Dan jangan kecam saya. Jangan marah saya. Saya pun tak dapat nak tumpukan. Kalau dah sehari semalam, hari pertama dah cukup dah minima, lepas tu hari kedua dia keluar, Zuhur saja keluar. Lepas tu asar lagi mandi dah. Kena mandi dah. Pasal dia dah ada syarat minima. Okey, dia dah ada syarat minima. Jadi bila dah ada syarat minima, sehari tu dia dah ada, lepas tu dia mandi. Hari kedua tak ada, hari ketiga datang 2 jam. 2 jam yang datang setelah mendapat syarat minima, walau 2 jam selepas itu mandi juga. Selesai. Minta maaf nah. Minta maaf sangat-sangat. Bukan tak mau layan, tapi tak terlayan. Minta maaf. Di komen pun naik laju. Saya pun nak fokus kepada yang saya nak kongsikan. Lepas tu nak fokus kepada yang nak kena jawab. Jadi saya pun macam struggle juga. Tapi saya harapkan apa yang kita kongsikan ini dapatlah. Dapat. Baik. Minta maaf banyak-banyak. Siapa ada urusan boleh keluar dulu. Tak ada masalah. Okey. InsyaAllah. Okey. Baik. Saya harap siapa-siapa di kalangan sahabat kita yang dia dapat kepahaman dan dia jelas dengan tajuk yang telah kita kongsikan ini. Kalau ada yang sahabat-sahabat lain bertanya pada tajuk yang telah kita sebut, yang telah kita bincang, yang telah kita kongsikan, siapa yang mampu jawab, tolong jawablah. Ya, kurang 24 jam dalam tempoh 15 hari dikira istihadah. Maka semuanya itu tidak dihukum haid lah pasal dah istihadah. Maka semuanya kena qada balik lah waktu yang dia, kalau dia tak qada lagi. Puasa yang dia buat tu semua kena qada balik. Okey, baik. Siapa nak dapatkan kitab ni boleh tengoklah. Mana-mana sahabat-sahabat yang kita beri kepercayaan untuk mengedarkan ataupun jual buku ni lah. Di Shopee ke apa ke, mana-mana pun boleh. Saya ada beberapa wakil yang kita berikan untuk jadi pengedar ataupun penjual. Saja doakan saya mudahan dapat terus sabar. Saya pun kena sabar juga dengan karenah daripada ibu-ibu pelajar-pelajar tua sekalian, ataupun pelajar veteran lah kita katakan. Itu saja. Jadi saya mohon maaf atas kekasaran, kekeliruan, terlanjur bahasa kata. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Allah memberikan kita kebaikan dan menambahkan kepahaman kita dari hari ke hari. Kadang-kadang hari ini kita tak faham. Besok, lusa bila kita dengar lagi sekali, oh ini remaja purba, purba kala. Okeylah, itu saja nah. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya mudah-mudahan dimudahkan, dimurahkan, dimakmurkan rezeki ilmu, rezeki harta, dalam manfaat, dalam kebajikan, dalam kesejahteraan, rezeki kesihatan, dalam keridhaan, insya-Allah. Moga kita semua di dalam rahmat dan kebajikan dan peroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekadar tu dulu. Sedikit iklan last. Nantikan makluman ataupun pemberitahuan berkaitan dengan daurah khas berkaitan
rukun qauli dalam solat yang kita akan baca daripada kitab Safinatun Najah. InsyaAllah nantikan makluman pemberitahuan iklan dia, berapa yuran dia. Jangan risau, yuran tak banyak. Kita ambil tak lebih RM20, RM10 je insyaAllah. Pasal ada permintaan yang banyak, kita buat semula bengkel rukun qauli 2.0. InsyaAllah kita mungkin yuran RM10 je kot. Macam yang sebelum ni RM10 kan, yang ni pun kita buat RM10 juga. Di daurah untuk wasail ilmu kalam, bab hukum akal tu kita hold dulu. Kita nak selesaikan yang rukun qauli dulu. InsyaAllah, tunggu. Anak, sabar. Anak, mudah-mudahan mendapat sokongan. Terima kasih banyak-banyak. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang di waktu dan hari yang sama. Jangan lupa bersama, tak tahulah, tunggu iklan saja. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah silap, saya mohon maaf. Agailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.